Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah dalam video ni kita nak bincang persoalan kenapa orang yang belajar teknikal analisis lebih cenderung untuk uh, sangkut ataupun terlekat di puncak berbanding dengan mereka yang tak belajar teknikal analisis. Satu persoalan yang sangat menarik. InsyaAllah kita akan bincangkan. Jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ni, insyaAllah. Okey, saya rasa ramai di kalangan kita, khususnya mereka yang baru terlibat dengan teknikal analisis lah, akan tertanya-tanya, ada keadaan di mana kita rasa macam bila kita semakin belajar teknikal analisis, belajar tentang ilmu trading, kita mempunyai kebarangkalian yang tinggi, kebarangkalian yang agak tinggi berbanding dengan mereka yang tak belajar langsung. Dari segi risiko untuk kita sangkut di puncak. Orang yang sangkut di puncak biasanya orang belajar teknikal analisis. Secara kesimpulannya kita kata orang yang belajar teknikal analisis ni, khususnya mereka yang baru belajar mempunyai kecenderungan untuk sangkut untuk terlekat di puncak kalau dibandingkan dengan mereka yang tak belajar langsung tentang teknikal analisis. So kita nak tengok contoh kenapa perkara ni berlaku. Baik, saya ambil contoh Jetiasa ni. Okey, kalau tuan-tuan perhatikan Jetiasa ni pada awal tahun ini pada Februari Mac dia membuat kenaikan demi kenaikan. Okey. Dan selepas mencapai aras RM1.22 dia turun Dia turun. Kemudian dia membentuk double bottom dekat sini. Okey, kemudian dia naik. Naik. Perhatikan candle ini. Perhatikan candle ini. Candle pada 25 April tahun 2022. Kalau diperhatikan candle ini, biasanya tuan-tuan semua kalau kita tanyalah berapa ramai di kalangan orang yang tak belajar teknikal analisis yang akan masuk dalam candle ini. Okey, cuba kita renung, kita duduk sekejap kita renung. Okey, berapa ramai di kalangan mereka yang tak belajar teknikal analisis akan berani masuk dalam candle ini Cuba kita renung, kita cuba fikir balik Kalau kita tak belajar teknikal analisis, kita tak akan masuk Kita tak akan masuk candle ini. Okey, tetapi siapa yang berani masuk candle ini? Yang berani masuk candle ini hanyalah orang yang belajar teknikal analisis. Kenapa kita berani masuk Kerana kita belajar tentang breakout. Okey, ilmu breakout ini kita kata breakout ni ada banyak jenis breakout downtrend line, breakout previous resistance, breakout 52 weeks high, breakout all time high dan sebagainya lah Jadi banyak jenis breakout ni. Jadi kalau kita tengok candle ini, kalau kita tengok pada Jetiasa ni pada 25 April 2022, perhatikan volume yang tinggi ni siapa yang masuk ni? Orang yang masuk ni biasanya orang yang belajar teknikal analisis lah. Kita boleh kata orang yang belajar teknikal analisis. Sebab apa? Sebab kalau orang yang tak belajar teknikal analisis, saya tak rasa mereka akan masuk dalam candle ini Yang berani masuk candle seperti ini hanyalah orang yang belajar teknikal analisis sahaja Okey, saya buktikan. Mungkin tuan-tuan rasa macam pelik. Kenapa orang yang belajar teknikal analisis boleh masuk candle ini? Sebabnya tuan-tuan Sebabnya kalau kita perhatikan dekat sini dia ada previous high kan. Dia ada previous high. Maka bila berlaku breakout dekat sini, ramai yang masuk dekat atas ni. Okey, ramai yang masuk dekat atas ni dan mereka yang masuk dekat atas ni bila candle petang tu tutup dengan harga yang rendah macam ni. Okey, dan dia tak keluar, maka itulah yang kita katakan ramai yang sangkut dekat atas ni. Ramai yang terlekat ataupun sangkut dekat atas ni yang menyebabkan mereka mengalami kerugian demi kerugian Okey, kalau kita nak faham lagi, kalau kita nak faham kalau kita perhatikan volume ni, walaupun warna merah sebab dia candle merah, sebenarnya volume ni volume buyer ni. Okey, volume buyer yang mana dia tolak harga ke atas ni. Cuma pada waktu petang
pada waktu petang sebelum ditutup ni candle dia turun Okey. Kalau kita nak faham lagi, mungkin kita boleh dissect kita boleh tengok perhatikan apa yang berlaku sebenarnya dalam candle ini. So kita perhatikan 25 April kita tukar ke 1 jam 25 April 2022. 25 April, perhatikan dekat sini 25 April ada dua puncak ni kan. Perhatikan volume dekat sini. Perhatikan so 25 April 25 ke 24 25 25 April perhatikan so pagi tu nampak berlaku gap up dekat sini. Berlaku gap dengan volume yang sangat tinggi dalam jam yang pertama, jam pertama berlaku breakout, volume yang tinggi dan ramai yang masuk dekat sini. Ramai yang masuk pada jam yang pertama ni. Kemudian okey, bila berlaku ni, bila berlaku macam ni, volume yang tinggi maksudnya ramai yang belajar teknik analisis yang akan masuk pada candle ini. Okey, saya besarkan sikit ni. Ramai yang belajar teknik analisis akan masuk dalam candle ini cuma yang belajar mungkin sekerat jalan yang sepatutnya mereka cut loss bila harga turun pecah support, okey. Sepatutnya mereka keluar awal-awal tetapi mereka bertukarlah daripada breakout punya ni kepada apa? Kepada hope punya analisis So bila berlaku macam ni sepatutnya kita dah kena keluar sebab kalau kita perhatikan yang ni puncak pertama dia berlaku breakout dekat sini. Sepatutnya kita kena keluar dengan kita punya cut loss lebih kurang berapa persen? Lebih kurang 8%. Okey. Sebab yang ni walaupun tak adalah shooting star yang tipikal tetapi bila berhadapan dengan resistance macam ni, tiba-tiba ada candle macam ni, biasanya kalau orang menganalisa jitiasa ni pada malam selepas hari kejadian ini, biasanya dia akan tengok sentimen bearish lah. Okey, menyebabkan hari seterusnya dia akan merah dan memang dia susah nak naik lah sebab dia dah dia walaupun berlaku breakout tetapi petang tu dia turun seolah-olah macam membentuk shooting star walaupun syarat tak berapa nak lepas sikit shooting star ni. Tetapi disebabkan ada resistance dekat sini, so dia akan susah nak pecahkan baliklah resistance tersebut lah. Okey, menyebabkan harga turun ke bawah. Tuan-tuan bayangkan orang yang tak belajar technical analysis dia tak akan masuk counter-counter macam ni. Orang yang belajar technical analysis sahaja yang akan masuk, yang berani masuk dengan breakout. Tetapi kalau kita tak kena cara, okey, orang yang belajar technical analysis lebih berisiko untuk rugi berbanding dengan orang yang tak belajar langsung. Ini sebabnya. Sebab tu waktu saya belajar dulu waktu saya mula-mula belajar dulu saya tak akan berani masuk ni breakout ni. Waktu awal-awal dulu saya akan cuba masuk waktu dia berlaku pullback, ada reversal dan kita masuk dekat situ Saya tak akan berani sebab saya takut tau harga dah tinggi, kemungkinan dia akan turun lah. Okey, tetapi orang yang belajar technical analysis, khususnya mereka yang baru mereka yang baru belajar technical analysis, breakout, dia masuk, bila price dia turun balik, dia tak sempat keluar, then dia akan dia punya loss dia tu semakin banyak dan semakin banyak Jadi ini benda yang kita kena alert sesiapa yang betul-betul nak fokus kepada trading, kita kena disiplin. Sebab tu ada soalan, saya tanya soalan kenapa kita kena jaga betul-betul kita punya cut loss berbanding dengan kita take care kita punya profit. Okay, of course kita kena tengok dua-dua. Kalau ada profit sampai target kita boleh jual ataupun lepaskan pegangan kita dan take profit. Of course dan bila jatuh tu sentuh kita punya cut loss level, kita kena buat cut loss. Cuma kalau kita bandingkan antara kita kena take profit dengan cut loss, mana lagi penting? Yang lebih penting adalah cut loss. Okey. Cuma nanti insya-Allah saya akan bincangkan secara teknikal, secara ilustrasi yang jelas kenapa kita kena betul-betul disiplin dalam menjaga kita punya cut loss Jangan kita bertolak ansur. Of course lah kita kena ada filter lah. Mungkin
kita set cut loss level sekian, mungkin 1-2 bit so kita boleh tolerate lepas pada tu dan kita kena disiplin, kita kena cut loss. Jangan kita biarkan kita punya cut loss itu kita punya loss itu semakin melebar, semakin banyak kerana kita akan sukar untuk kembali untuk membuat comeback. Kenapa persoalannya? InsyaAllah nantilah saya rasa kita perlu bincangkan dalam video yang khusus sebab kalau saya cover dalam video ni dia akan jadi panjang ada explanation yang logik yang penting untuk kita faham kenapa kita kena jaga betul-betul kita punya cut loss. Penting sangat supaya kita boleh kekal lama dalam market sekali lagi rumusan saya kenapa orang yang belajar teknikal analisis dia lebih tinggi kebarangkalian untuk sangkut di puncak adalah kerana dia berani masuk dengan breakout, tetapi bila breakout ni fail dia tak keluar awal-awal menyebabkan kerugian dia semakin lama semakin banyak. Just imagine tuan-tuan semua kalau beli dekat atas ni, dekat bawah ni dia tak jual lagi, just imagine dia punya loss dia adalah sebanyak 50%. Banyak 50% ni. Tuan-tuan semua, okey. So nanti kita akan bincangkan kenapa kita kena betul-betul jaga kita punya cut loss kita punya stop loss. Jangan kita bermain-main dengan stop loss ini lebih penting daripada kita take care kita punya take profit. Itu saja tuan-tuan kepada yang belum join channel Telegram Smart Mind Academy, tuan-tuan boleh search dalam Telegram Smart Mind Academy, join Telegram tersebut, insya-Allah banyak perkembangan ataupun banyak benda yang saya share lah terutamanya untuk pendidikan ataupun untuk makluman berkaitan dengan technical analysis khususnya dan juga informasi berkaitan dengan trading lah. Okey, saya kira itu saja untuk kali ini. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.